Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kami akan menceritakan tentang aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi kecantikan. Saya Nurin Kamila binti Nur Afandi, dan ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang, iaitu Siti Nur Naizura Shalin, Nur Nadira dan Muhammad Akmal. Saya akan menceritakan tentang pengenalan. Di abang arus pemodenan ini, berbagai isu semasa dibincangkan, tidak hanya daripada perspektif agama, malah melangkaui berbagai disiplin ilmu. Persoalan-persoalan yang timbul di dunia tanpa sepadan ini sangat berkait rapat dengan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi serta hukum Islam semasa. Dunia perubatan dan penelitian juga tidak lari daripada arus kemajuan teknologi dan sentiasa berkembang dari semasa ke semasa selaras dengan kemajuan dunia perubatan. Namun, perubahan yang berlaku mestilah seiring dengan menepati prinsip-prinsip syarak, terutama dengan perkembangan pesat dunia perubatan Islam moden yang menitik beratkan prinsip maqasid syariah dalam rawatan pesakit beragama Islam. Dunia hari ini telah berkembang pesat dengan 1001 kemodenan dan kecanggihan sehinggakan hampir segala kehendak dan keinginan manusia di dunia ini dapat dipenuhi. Sebagaimana yang telah dimaklumi, setiap sesuatu itu pasti mempunyai dua sisinya, positif dan negatif, kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat, kelebihan dan kekurangan serta hitam dan putihnya. Kita dapat melihat terutamanya dunia perubatan telah mencapai kepada satu tahap yang tidak terjangkau oleh akal manusia pada kira-kira 50 tahun dahulu. Kemajuan dunia perubatan hari ini telah banyak memberi manfaat kepada kehidupan manusia sejagat. Banyak penemuan baru telah dicapai di dalam kaedah rawatan melalui pelbagai cara dan peralatan yang canggih. Ia dianggap satu pencapaian yang gemilang dan bukti kebijaksanaan manusia. Kemajuan dan pencapaian ini merupakan satu cabaran kepada perundangan Islam. Para ulama harus melihat fenomena ini dengan penuh kepekaan dan rasa tanggungjawab. Sejak akhir-akhir ini, banyak masalah moden yang timbul dalam lapangan perubatan yang memerlukan pendapat dari segi fiqh untuk menjelaskan kedudukannya, seperti pembedahan plastik. Fenomena pembedahan plastik banyak berlaku dalam kalangan orang Islam di Malaysia. Fenomena ini semakin menular dan semakin ramai yang berani untuk mencuba melakukan pembedahan plastik bagi tujuan memuaskan diri. Walau bagaimanapun, pandangan terhadap pembedahan plastik patut diperbetulkan, kerana tidak semua pembedahan plastik itu bertujuan untuk kecantikan. Kebanyakan daripada kita apabila ditanya tentang pembedahan plastik, pasti hanya tertumpu pada kecantikan semata-mata, ingin memancukan hidung, membuat kening dan sebagainya. Ada juga pembedahan plastik yang perlu dilakukan jika ia kemalangan atau kemalangan yang mengubah bentuk dan rupa asal manusia normal. Di Malaysia kini, kita dapat lihat semakin ramai umat Islam yang melakukan pembedahan plastik. Salah satu cara untuk tidak kelihatan tua. Ini sudah semestinya bercanggah dengan norma kehidupan dan sudah semestinya bercanggah dengan ajaran Islam. Oleh itu, diharap kita semua mendapat pandangan dan pandangan dan pemahaman yang lebih jelas dan terperinci mengenai pembedahan plastik dan hukumnya menurut Islam. Pembedahan plastik ini merupakan satu cabang ilmu yang boleh terbahagi kepada dua, iaitu operasi rekonstruksi dan estetik. Istilah plastik sendiri berasal dari bahasa Yunani, iaitu plastikos, yang berarti dapat diubah atau dibentuk. Bukan dengan menggunakan bahan dari plastik, tetapi dengan menggunakan bahan dari tubuh sendiri, iaitu lemak, tulang rawan, kulit dan lain-lain. Atau bahan artificial, iaitu implant, seperti silikon padat untuk memancukan hidung atau silikon gel untuk membesarkan payudara. Secara dasarnya, pembedahan plastik terbahagi kepada dua, iaitu
rekonstruktif dan kosmetik. Pembedahan rekonstruktif bertujuan bagi membaik pulih anggota badan yang tidak normal dan tidak dapat berfungsi akibat daripada kecacatan sejak lahir, penyakit ataupun kemalangan teruk yang menyebabkan kerosakan pada anggota badan. Dengan melakukan pembedahan rekonstruktif, seseorang ini dapat berpeluang menjalani kehidupan normal dan tidak dipandang rendah oleh masyarakat. Manakala pembedahan kosmetik pula bertujuan bagi mengubah bentuk anggota badan mengikut keinginan dan kepuasan seseorang. Dikatakan ada sesetengah pihak yang beranggapan bahawa bagi mengubah bentuk anggota badan mengikut keinginan dan kepuasan seseorang. Dikatakan ada sesetengah pihak yang beranggapan bahawa dengan mengubah bentuk anggota badan yang diingini dapat meningkat tahap keyakinan dan imej diri seseorang dalam berhadapan dengan khayalan ramai. Namun begitu, setiap perkara semestinya mempunyai risiko yang harus ditanggung. Antaranya ialah melakukan pembedahan plastik boleh dikira sebagai satu pembaziran, kerana bagi satu pembedahan plastik bagi hidung contohnya memakan wang sebanyak RM2,000 dan bukan satu rawatan pembedahan sahaja harus dijalani. Sekurang-kurangnya 5 rawatan pembedahan yang harus diikuti. Selain itu, tidak semua prosedur pembedahan plastik yang dilakukan akan berakhir dengan sempurna. Terdapat sesetengah kes di mana bentuk anggota badan yang diingini tidak seperti yang diharapkan, malah menambah beban individu yang menjalani pembedahan plastik itu disebabkan komplikasi yang dialami. Malahan lebih teruk lagi membawa kepada kematian. Rupa paras yang diingini menjadi bertambah bodoh dan menggerunkan. Inilah fenomena yang terjadi di barat akibat ketaksuban mereka ingin kelihatan lebih cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurnaizura Syarli binti Mokhtar dari kelas TSI 7R akan membentangkan bahagian tentang topik ini, iaitu dalil. Okey, perhiasan dan galakan terhadapnya. Okey, perhiasan dan kecantikan adalah merupakan fitrah semula jadi bagi setiap wanita. Yang seperti sedia maklum bahawa wanita teramat suka kepada kecantikan dan ianya juga tidak dapat dipisahkan daripada sifat kewanitaan semenjak penciptaannya lagi. Okey, seperti yang terdapat dalam dalil, itu Islam membenarkan berhias dan berdandan selagi ia tidak tabarush atau membazir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu, iaitu pada surah Al-Ahzab ayat 33. Okey, seterusnya pada bahagian fatwa, Islam telah meletakkan had yang dibenarkan dalam berhias, iaitu selagi mana berhias untuk kecantikan dan tidak mengandungi unsur penipuan atau mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, iaitu Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tatu dan yang meminta dibuat tatu, wanita-wanita yang mencukur bulu di wajah, mengikir gigi untuk kecantikan dan mengubah ciptaan Allah. Ini adalah daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kat sini sedia maklum pada wanita ada kecantikan yang dibenarkan, seperti yang kira perkara itu membawa kepada kemudaratan. Contohnya seperti braces. Ada katanya braces dilarang dan haram kerana mengubah ciptaan sebenarnya, tapi ada kata menyebabkan kesukaran bercakap ataupun untuk makan, ianya diharuskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Nadira binti Zulkifli daripada kelas DSI 5C. Baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan pula bahagian saya, iaitu hukum memakai pendakap gigi, iaitu braces, dan juga hukum membuat atau mencukur kening sama ada tattoo atau lukis. Pertama sekali,
kita nak tahu sama ada memakai pendakap gigi ini dibenarkan atau tidak. Okey, pendakap gigi ini mengikut hadis secara umumnya adalah sesuatu yang terlarang. Kerana apa? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, dilaknat perempuan-perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik yang mengubah ciptaan Allah. Maka di situ kita dapat fahami bahawa perkara ini adalah dilarang. Tetapi di sini kita nak katakan Islam itu mudah dan indah, maka ilmuwan Islam telah membahagikan dua hukum, iaitu harus dan haram. Harusnya dari segi apa? Maka di sini hukum harus itu adalah seperti keperluan perubatan, kecacatan pada gigi dan seumpamanya untuk menutup keaiban seseorang itu. Maka ia dibenarkan. Sebagai contoh, kedudukan gigi yang berbeza sehingga boleh menimbulkan ketakutan kepada orang sekeliling, atau terdapat daging tambah yang boleh menimbulkan sakit pada jiwa dan perasaan, maka ia dibenarkan selagi tujuan niatnya adalah untuk menghilangkan kecacatan tersebut. Selain itu, dibenarkan juga untuk memperbaiki kedudukan gigi apabila kemalangan dan ia tidak salah sekiranya ingin memperbetulkan gigi ke tempat yang asal. Seterusnya adalah hukum haram. Sekiranya seseorang itu ingin membuat pendakap gigi adalah seperti ia melakukan untuk menipu manusia supaya kelihatan cantik. Contohnya, gigi seseorang itu tersusun rapi dan baik-baik sahaja, tetapi niatnya adalah untuk kelihatan cantik, maka ia adalah haram dan terlarang. Hukum pemakaian pendakap gigi ini juga berkait rapat dengan niat berdasarkan kawaid fi'al umur bimakasidiha, iaitu sesuatu yang berlaku bergantung kepada tujuannya. Baiklah, seterusnya pula adalah hukum membuat atau mencukur kening, sama ada tattoo ataupun lukis. Pertama sekali, hukumnya adalah haram kerana para fuqaha bersepakat bahawa haram mencabut, menipis dan menghaluskannya. Tidak kiralah mau mencukur semua dan lukis balik atau cukur dan menipiskan agar terbentuk. Kerana apa? Kerana ia termasuk dalam perbuatan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalilnya iaitu Allah melaknat orang yang membuat tattoo, yang meminta dibuatkan tattoo untuknya, yang mencabutkan bulu di mukanya dan orang yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang mana mereka semua telah menukarkan ciptaan Allah. Jadi hukum di sini dia terbahagi kepada dua, iaitu harus dan haram. Hukum harusnya adalah dari segi seseorang perempuan itu bulu keningnya berlebihan dan kelihatan janggal, maka haruslah dia untuk membuang bulu berlebihan tersebut supaya tidak kelihatan seperti seorang lelaki. Hukum harus juga adalah apabila menggunakan bahan yang tidak menghalang daripada wuduk dan juga mestilah halal. Yang terakhir sekali adalah dari segi haram. Haramnya di sini adalah melukis kening secara bersungguh-sungguh sehingga jelas berbeza daripada yang asalnya walaupun tidak mencukur. Haram juga sekiranya kening itu dilukis kemudian ditampal dengan sesuatu seperti concealer hanya untuk kelihatan terbentuk dan cantik, kerana ia dikira merubah kening tersebut. Jika sekadar mencelakkannya atau melukis ala kadar sahaja dan ia tidak merubah ciptaan Allah, maka ia dibenarkan atau diharuskan. Jadi itu sahaja penerangan daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Fendi dari kelas DSI 8A. Hari ini saya akan berbincang
dalam tajuk dalam tajuk aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi kecantikan. Saya akan terangkan dalam isi hukum melakukan pembedahan hidung. Pada asalnya, sebarang bentuk pembedahan yang membawa kepada perubahan pada anggota badan manusia tanpa keperluan adalah dihalalkan oleh syarak. Maksudnya ni, jika kita melakukan pembedahan seperti pembedahan plastik, pembedahan hidung ke, pembedahan mulut ke, pembedahan macam-macam pembedahan yang melibatkan anggota badan daripada Allah yang bagi kita tu, kita membuat perubahan, maka ia diharamkan. Jika buat jika ingin melakukan pembedahan tersebut, diharuskan jika sesuatu itu menampakkan aib kita, macam malu kan, kita malu jumpa dengan orang pasal kita gigi kita macam jarak-jarak, hidung macam mulut sumbing ke, muka tu ada parut besar ke, maka diharuskan kita untuk diharuskan kita untuk melakukan pembedahan tersebut. Jika tidak melakukan apa-apa dan sengaja kita melakukan pembedahan, maka diharamkan. Tidak boleh melakukan apa-apa sebarang perubahan yang Allah tetapkan untuk itu. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang perkataan iblis. Maksudnya, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memberdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang, dan aku akan menyuruh mereka mengubah kepada Allah. Dan ingat, siapa yang mengambil syaitan jadi pemimpin yang ditaati selain Allah, maka semuanya rugilah ia dengan kerugiannya. Nampak ayat ni? Syaitan tu tugasnya menyesatkan kita. Macam ni ayat ni, surah An-Nisa ayat 119. Ayat ni dia menceritakan tentang syaitan yang berberdaya kita, suruh kita mengubah apa-apa yang kita suka. Kat ni macam contoh, dia mengubah contoh benda tu macam nampakkan sikit je macam cacat syaitan ni, dia punya hasut dia supaya kita ubah sekali, nampak macam lawa, macam tu. Jika kita mengikut percakapan syaitan tersebut, maka rugilah sang rugi. Lagi terang lagi sudah kerugiannya. Macam tu. Lepas tu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maksudnya sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita yang dan meminta ditatuk, wanita yang mencukup hadis dan mencaci dan mengubah channel. Nabi Muhammad SAW dah tidak suka ataupun terus melaknat seseorang perempuan yang mencukur alisnya, lepas tu buat yang baru macam mencukur mata ke, ni kan mencukurnya, itu buat tatu, tatu lagi kalau perempuan kan, buat tak nampak molek kan. Nabi Muhammad SAW melaknat, bukan Nabi je, Allah SWT pun melaknat bukan tersebut. Demi mencari keindahan kat dunia, tak mencari keindahan di akhirat.
dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengubah ciptaan Allah yang bagi kening lawa-lawa diubahkan, tu alis tu bagi lawa-lawa diubahkan. Mengubah maka Allah Nabi Muhammad SAW melaknat seorang wanita tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulan, kita sebagai wanita umat Islam perlulah bersyukur dengan seadanya kerana Allah telah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Tidak salah jika kita ingin makeup ataupun kita cantik, dan jangan terlalu taksub untuk menampakkan kecantikan sehingga melanggar hukum-hukum yang Allah aturkan dengan mengubah ciptaan yang dicipta untuk kita. Jika ingin melakukan perubahan pada diri kita, pastikan benda dalam keadaan yang darah, maksudnya ia boleh mengaibkan kita dan memalukan kita, maka ia diharuskan untuk membaca. Dan ingat, Allah melaknat orang yang janganlah kita mengubah sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita untuk kejadian di dunia, tidak menceritakan diri di akhirat. Semoga siapa yang mendengar ini mendapat ilmu yang cukup, yang buruk datang dari saya, yang baik datang dari Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian daripada kami, 4 orang ahli, 5 orang ahli, 4 orang ahli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.